Ikram sudahkah? 164. Assalamualaikum. Testing. Suara. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Selamat jumpa lagi. Rakan-rakan di luar sana, saya ucapkan terima kasih kerana sudi bersama dengan saya malam ini. Dan saya cukup terharu dengan sambutan dan juga perkongsian rakan-rakan saudara-saudari sekalian. Ada juga saya rasa terhibur dan lucu juga dengan komen-komen yang diberikan. Ada yang kata saya macam juruhebah, macam pengulas bola. Tapi saya memang, masa saya, ialah dulu-dulu lah, tahun 60-an, awal, ujung 68, awal 70-an, memang saya minat pengulas-pengulas seperti Hasbullah Awang, Zulkarnain Hassan, Aziz Ibrahim, setengah dah, almarhum dah. Dan memang waktu itu Pesta Bola Merdeka Piala Malaysia memang menjadi minat, dan waktu faham sajalah tak ada benda-benda ni kan. Jadi mungkin itu sedikit sebanyak menjadi kenangan bagi saya, tapi saya tak sangka saya ada bunyi macam tu kan. Apapun, malam ini kita akan berkongsi tentang isu-isu yang telah pun kita tangani sebelum ini. Sebab itu kita letakkan tajuk darurat ataupun pasca darurat, pembubaran, pentakan jawatan, pilihan raya dan sebagainya. Sebab perkara ini kebetulan berkait sama satu sama lain. Ya. Memang kalau kita tengok skema perlembagaan itu, dia tidak diletakkan di setempat ataupun satu peruntukan. Tetapi bila dia dah berlaku, contohnya macam letak jawatan dan bubar itu, dia ada kaitan. Ya. Jadi itu sebenarnya orang kata perlembagaan bila dia hidup, ataupun perlembagaan in real action, real life lah, begitulah. Jadi malam ini seperti yang saya katakan tadi, kita nak memberikan ruang kepada rakan-rakan di luar sana mengajukan soalan, memberikan pandangan yang boleh dikongsi. Tetapi saya ingin juga nak menyebutkan bahawa sebenarnya saya terpanggil untuk mengadakan FB Live ini oleh kerana saya lihat dalam media paparan ataupun analisis yang diberikan itu tidak tepat dan kadang-kadang menyimpang daripada keadaan yang sebenar, ya, dalam perlembagaan negara kita. Dan saya fikir kadang-kadang pemilihan ataupun penerbitan ataupun mereka yang diberikan ruang itu kadang-kadang tidak sesuai, ya. Jadi saya pun tak pastilah. Jadi sebab pada saya kita harus sedapat mungkin memberikan gambaran yang tepat, dan kalau ada pun perbezaan, jadi jangan terlalu sangat jauh menyimpang daripada keadaan yang asal. Dan ini yang sebenarnya yang kita cuba untuk tangani. Dan sebab itu mudah-mudahan dengan adanya ruang ini kita dapat sama-sama berkongsi. Dan saya yakin rakan-rakan dan juga yang mungkin baru kenal dan sebagainya akan dapat menyebarluaskan apa yang kita sama-sama kongsi di sini. Dan saya sendiri pun sebenarnya saya masih belajar. Saya tidak berasa yang saya ada kefahaman yang sempurna, ya. Tidak ada yang sempurna. Kita sebenarnya dengan setiap berlaku insiden, berlaku perkembangan terbaru, dia sebenarnya memberikan dimensi yang lain kepada sesuatu perkara itu. Dan ini pada saya pentingnya. Dan saya lihatkan ada rakan-rakan peguam terutamanya yang barangkali masih lagi stuck in the past, masih lagi, kalau macam orang belajar hukum tu, dia baca kitab lama lah, dia tidak memberikan suatu dimensi baru kan. Jadi contohnya semalam dalam satu artikel dalam satu portal berita, dia kata yang tengok akhirnya wajib ataupun perlu mendengar nasihat Perdana Menteri. Ini satu perkara yang saya fikir salah dari segi konteks demokrasi. Sebab kalau begitu keadaannya, dan dalam keadaan Perdana Menteri itu tidak mempunyai ataupun diragui sokongan majoritinya,
Kalau itu wajah undang-undangnya susahlah kan. Jadi ini masalahnya sebab orang melihat isu ini undang-undang sedangkan dia bukan hanya undang-undang semata-mata kan. Sebab itu kalau kita tengok kalau dalam tradisi Islam pun kita perhatikan Imam Syafi'i for example, dia ada qaul jadid dia ya, dengan qaul qadim dan sebagainya, maknanya fatwa ataupun keputusan ataupun undang-undang itu berubah mengikut suasana. Jadi kalau ada peguam yang mengatakan begitu, asyik merujuk pada kes yang lama yang diputuskan puluhan tahun dulu dan mungkin diputuskan ataupun sebagai contohnya kes Teh Cheng Po itu, satu keputusan yang diputuskan oleh mahkamah di England dan hakim ini tidak faham pun keadaan di Malaysia walaupun dia menghuraikan perkara 150. Ini satu perkara yang saya fikir harus kita pelajari dan kita harapkan rakan-rakan yang masih lagi di universiti yang mengajar itu dapat memikirkan hal ini. Jangan ambil nota lama yang dah kuning tu spin lagi kan. Jadi budak-budak tak ada langsung idea baru. Ya. Ataupun kalau tak mampu tak payah buat lah. Sebab saya tengok ada juga peguam-peguam yang kerja dia buat perjanjian sewa beli rumah, jual beli rumah yang mungkin pada kerja rutinnya buat kerja lain. Nak menjawab soal perlembagaan yang cukup rumit dan kompleks dan bersifat politikal ini, jadi mungkin akan memberikan pandangan yang menyasar ataupun pelik lah. Sebab kita harus ingat bahawa intipati ataupun intisari perlembagaan kita ialah demokrasi. Jadi kalau end result ataupun jawapan ya itu bertentangan, ini satu perkara yang kena dipikirkan balik. Ini yang saya rasa tidak diajarkan di Fakulti Undang-Undang kebanyakannya. Sebab saya rasa, saya tahu kebanyakan tidak mampu untuk sampai ke tahap itu. Dan tahu saya pun hanya beberapa kerat akademik saja yang buat PhD dalam bidang undang-undang di luar negara. Ya. Di sini kadang-kadang susahnya masalahnya tidak ada yang sampai ke tahap. Dan kita punya wacana dalam bidang itu pun masih berkurangan. Jadi itu yang tadi petang saya baca laporan dalam portal Malaysia Kini tentang kenyataan oleh Presiden Dewan Negara yang saya fikir kalau kita tengok dari segi mentafsir perlembagaan pun tidak begitu tepat sebenarnya. Ya. Jadi itu antara benda-benda yang berlaku dan masih berlaku. Jadi sebab itu saya katakan tadi kita ataupun saya ataupun kita yang sedar ini harus ke depan dan memberikan sekurang-kurangnya pencerahan supaya masyarakat kita sekurang-kurangnya dapat alternatif. Saya tidak mengatakan yang saya bawa ataupun yang kita buat di sini yang benar mutlak, tapi sekurang-kurangnya memberikan suatu pencerahan dan saya ingin menegaskan bahawa apa yang diputuskan oleh Yang Pertuan Agong adalah muktamad dan tak timbul soal nak dibawa ke mahkamah, nak dipertikaikan dan sebagainya. Tadi itu yang saya katakan tadi, bila Presiden Dewan Negara menyalahkan seolah-olahnya peguam negara, dan saya fikir ini tidak patut berlaku. Sebab kita tidak tahu bagaimana Yang Pertuan Agong sebenarnya mengalami ataupun step-step yang diambil. Macam mana beliau boleh seakan-akan menyalahkan peguam negara kerana tak menasihati ataupun tidak memberi perhatian kepada perkara 40 yang antara lain berhubung dengan soal the duty to act on advice ataupun yang Pertuan Agong perlu mengikut nasihat Perdana Menteri atau yakni kerajaan yang ada. Jadi itu antara perkembangan terbaru dan kita juga mengambil maklum perkembangan tentang nasib dan kedudukan Perdana Menteri yang ada sekarang ini. Pelbagai perkembangan telah pun dilaporkan, tak tahu mana yang betul, mana yang sahih ya dan sebagainya. Dan masih lagi ada yang nampaknya mahukan pilihan raya, ada yang membangkit soal e-voting dan sebagainya. Jadi itu melibatkan pembubaran dewan dan sebagainya. Dan sekarang saya fikir sudah kelihatan jelas bahawa walaupun darurat bukan sebahagian dari perkara itu, tetapi proses politik ataupun perkembangan yang ada membawa kita kepada darurat dan sekarang kita balik kepada soal kedudukan kerajaan, pelantikan Perdana Menteri dan sebagainya. Jadi kita boleh mulakan perkongsian daripada rakan-rakan. Tak ada lagi? Ada lagi? Sudah?
apa yang dibangkitkan ataupun nak dikongsikan? Belum ada. Kita baru 5 minit ya. Kalau kita ambil benda 11.30 tadi, baru 5 minit berkurang. Jadi mungkin belum bersedia. Sekadar untuk menunggu ya. Sementara menunggulah. Saya ingin nak menunjukkan beberapa tulisan yang kita boleh rujuk berkenaan dengan kuasa ataupun peranan yang Pertuan dalam soal darurat. Dia ada dua mazhab utama lah ya. Yang pertama, yang kebanyakannya berfikir secara begitu, ialah mereka yang melihat bahawa Yang Pertuan mesti bertindak di atas nasihat kerajaan. Ini antara buku yang saya rasa kita boleh ambil sebagai contoh, yang ditulis oleh Syad Salim Faruqi ini, Document of Destiny, yang dalam muka surat 674 tak saya, yang menghujah bahawa Yang Pertuan Agong seolah-olah tidak ada pilihan, yakni Baginda harus mengikut nasihat kerajaan. Yang saya lihat dalam konteks yang ada sekarang ini, pendapat ini sama ada tidak betul ataupun berbahaya, sebab dia membuka pintu kepada salah guna ya. Dan kita harus ingat bahawa nasihat itu bersifat umum ya. Betul saya nak sebutkan tadi yang ditekankan ataupun disebut oleh Presiden Dewan Negara tadi, nasihat yang bagaimana oleh Perdana Menteri yang bagaimana. Jadi nasihat dalam keadaan seorang Perdana Menteri itu sudah dibimbangi hilang majoritinya. Kalau kita terapkan pandangan tadi itu, mesti dengar, ini akan menjadi suatu lesen untuk orang yang berkenaan tadi untuk mempertahankan dirinya, dan ini satu yang berbahaya dan ini berlawanan dengan maksud perlembagaan itu sendiri. Jadi macam juga dalam Islam, maqasid syariah, kita harus berbalik pada maksud dan falsafah asal perlembagaan itu sendiri untuk mengekang, untuk membataskan kuasa kerajaan. Jadi kalau kita mengambil pendekatan yang sedemikian, yang membaca perlembagaan secara mechanical, secara pedantik, ini berbahaya ya. Sebab itu saya dalam tulisan saya, dan saya setelah ada 3 buku yang telah pun saya tulis. Yang pertama ini yang menghuraikan secara khusus tentang perkara 150, kuasa Yang Pertuan Agong, dan juga buku yang berhubung dengan monarki ini, yang sebenarnya asalnya adalah tesis saya, PhD saya, dan yang terbaru 2016, pengenalan, yang kesemuanya itu sama ada Yang Pertuan Agong ada pilihan atau tidak tertakluk secara wajib kepada nasihat kerajaan, ataupun dia ada ruang untuk melambatkan atau delay keputusan yang berlaku ya. Dan saya ingin sebutkan bahawa perkara ini telah pun saya fikirkan hampir atau lebih 25 tahun sebenarnya, sebab tesis ini saya tulis pada tahun 1995. Jadi saya sudah kembangkan perkara ini 25 tahun yang lalu ya, suku abad yang lepas, dan dengan takdir Allah maksudnya berlaku sekarang ya, kebimbangan apa yang saya fikirkan ketika itu ya. Dan 3 buku ini pada saya buku ini bukan saya tulis malam. Buku ini saya seperti yang saya katakan tadi, saya dah tulis 25 tahun, 20 tahun, dan 4 tahun yang lepas, bukan kemarin, bukan semalam, bukan minggu lepas ya. Jadi apa yang berlaku sekarang telah pun saya agak, dan sebenarnya saya melihat apa yang berlaku di Kelantan pada tahun 1977, apa yang berlaku di Sarawak pada tahun 1968 ya, di mana di sana ada gambaran salah guna kuasa ataupun pihak pusat ya, dalam pertikaian politik di antara pusat dengan negeri. Kelantan dengan pusat pada tahun 1977, Sarawak dengan pusat pada 1968. Yang malangnya
tidak diperhatikan ataupun tidak diketahui oleh hakim-hakim Privy Council dalam kes Tay Cheng Po. Sebab itu saya dengan rasa hormat, saya fikir pandangan Syed Faruqi dan mereka yang semazhab dengan beliau tidak realistik dan saya fikir boleh disalahgunakan. Ini masalah yang boleh kita lihat daripada pandangan itu, ya. Tetapi ramai profesor, ada peguam kanan, ada yang berfikiran begitu sebab dan mereka sebenarnya kalau kita tengok dari segi kajian undang-undang adalah merupakan mewakili suatu pendekatan yang lama. Kalau kita lihat sekarang ni pun sudah ada sebenarnya ada anjakan paradigma dari segi pengajian undang-undang pun, maknanya melihat atau mempelajari undang-undang sebagai suatu yang berubah dalam konteks sejarah, dalam konteks sosial, dalam konteks politik. Jadi maknanya sesuatu yang boleh menjawab persoalan semua. Sebab itu kalau saya beranggapan juga kalau kita masih lagi mengambil ataupun membawa pendekatan yang lama tadi, saya fikir undang-undang atau perlembagaan akan tertinggal. Dan sebab itu saya sebutkan dalam kenyataan saya kepada media pagi tadi bahawa sebenarnya antara faktor yang menyebabkan kita melihat sesuatu yang di luar dugaan, yakni Yang Bertuan Agong menolak nasihat untuk mengadakan darurat, ialah soal adanya apa yang kita dikatakan sebagai teknologi canggih dalam bentuk ledakan maklumat dan juga teknologi komunikasi yang canggih seperti sekarang, ya, FB Live sebagainya. Zaman dahulu tidak ada. Jadi waktu itu seperti yang kita semua tahu, tidak ada langsung perkara ini dan maklumat tidak dapat dikongsi oleh rakyat dan mereka tak faham ketika itu masuk darurat dan mereka hanya mendengar satu versi saja seperti di Kelantan. Saya ketika itu agak mengikuti waktu itu dan kita lihat apa yang berlaku ialah di stage manage itu, kekacauan itu. Jadi sebab itu saya melihat pendapat yang mengatakan bahawa yang dipertandingkan wajib dengan nasihat itu pendapat yang saya fikir pathetic lah, pendapat yang saya fikir lemah dan boleh disalahgunakan, dan saya fikir ini bukan pandangan yang sah daripada segi perlembagaan. Dan saya nak mengingatkan bahawa dalam disiplin undang-undang perlembagaan pun case law, kes-kes doktrin duluan mengikat ini dia tidak diaplikasikan secara ketat, ya. Dan saya rasa dalam undang-undang jenayah pun begitu, ya, di mana soal liberty dan kebebasan itu at stake ataupun terlibat, ya. Artinya seorang ahli hukum, seorang juris perlu sadar perkara ini, dan saya fikir ini pemikiran sedemikian ini harus juga dimiliki oleh mereka yang memimpin ataupun yang mengendalikan badan kehakiman supaya perlembagaan itu dapat dikembangkan dengan baik dan juga kita dapat membina satu tradisi. Sebab seperti yang saya ada sebutkan sebelum ini bahawa dalam isu darurat ini kita tidak ada presiden untuk kita fall back on, untuk kita gantung. Seperti contohnya pelantikan Perdana Menteri, contohnya seperti pembubaran Dewan, kan. Jadi maknanya kita di sini memang memang original, dan kita harus memperkembangkan sesuatu yang boleh dipelajari oleh dunia Commonwealth terutamanya dan dunia lain. Sebab sekarang ini saya rasa kita tidak lagi terlalu ketat terikat dengan common law, dengan Commonwealth dan sebagainya, dan satu dunia sebenarnya melihat apa yang berlaku di negara kita. Sudah ada. Baik, soalan pertama, bolehkah jikalau Tan Sri Muhyiddin meminta Dewan dibubarkan tetapi Agong menolaknya? Secara prinsipnya dalam perkara 43 itu kalau seorang Perdana Menteri itu sudah kehilangan majoriti, dia kena, dan dari segi SOP atau peraturan yang ditetapkan di situ, susunannya dia letak jawatan, ataupun kalau dia minta Dewan dibubarkan dan diberikan ataupun diperkenankan oleh Yang Bertuan Agong, maka ada pembubaran dan pilihan raya lah. Dan di sini sekali lagi terpulang pada Yang Bertuan Agong lah. Sebab di sini pun sebenarnya bukan satu perkara yang Bertuan Agong ke raja-raja ke tuan yang di tuan negeri ke bebas sebebas-bebasnya, ini bukan satu perkara yang begitu. Artinya antara perkara yang harus dipertimbangkan ialah sama ada wujud atau tidak
alternative government, maksudnya kerajaan yang lain, majoriti yang lain, kan? Jadi kalau dalam keadaan sedemikian, Perdana Menteri itu sudah hilang majoriti, kemudian ada pihak ataupun orang lain yang boleh menubuhkan kerajaan seperti dalam konteks Parlimen Malaysia sekarang, Dewan Rakyat sekarang ialah kumpulan ini 112 ke atas. Maka dia tak boleh dibubarkan. Mana yang Tan Agong tidak boleh ataupun tidak ada kebebasan membubarkan Dewan dalam keadaan sedemikian. Ya. 112 ke atas tak boleh bubar dah. Ya. Jadi dalam keadaan itu Perdana Menteri yang hilang majoriti tadi tak ada pilihan dan wajib letak jawatan lah. Kalau kita tengok Reid Commission report, beliau malah boleh dipecat oleh Yang Tan Agong, dan ini yang berlaku di Perak pada 2009. Ya. Cuma sekarang ni dalam perlembagaan persekutuan kita, perkara itu tidak disebut, tapi berdasarkan kepada apa yang berlaku di Perak pada 2009, itu boleh dilakukan ataupun boleh berlaku sebenarnya. Ya. Jadi itu yang sebabnya sekarang ni ramai yang dah mula kuat bercakap minta Tan Sri Muhyiddin letak jawatan, sebab saya rasa itu daripada satu sudut termasuk dalam apa yang dikatakan mengurangkan atau mengelakkan politiking. Ya, sebab itu benda yang tak perlu. Maknanya kita apa perlunya ataupun mengapa kita harus berpegang kepada kuasa sedangkan kita sudah tidak ada legitimasi lagi, sudah tidak ada keabsahan lagi. Ya. Adakah betul berpuas hati dalam artikel 150 perlembagaan adalah menurut Certification of Cabinet, menurut keputusan Lord Diplock dalam kes Teh Cheng Po? Itu saya katakan tadi, maknanya Lord Diplock ni siapa? Kita harus berkata, sebab masalahnya ialah apabila kita secara automatik, secara buta tuli bertaklid bahawa Lord Diplock yang ketika itu adalah merupakan mahkamah tertinggi bagi negara Malaysia memutuskan satu kes, dan kita ikut sampai sekarang dengan alasan bahawa dia masih lagi binding ataupun bind upon us. Ini satu perkara yang saya fikir harus pada saya diperjelaskan, sebab saya berpendapat bahawa dalam undang-undang perlembagaan, doctrine of president have less binding power. Ya, itu dah banyak dikemukakan oleh banyak sarjana perlembagaan, dan Mahkamah Persekutuan sebagai mahkamah perlembagaan negara kita ada kuasa untuk depart from that president. Itu yang berlaku, sepatutnya yang boleh dilakukan. Jadi saya tidak nampak maksudnya kita ni tak boleh lari daripada apa yang Lord Diplock sebut dalam kes Teh Cheng Po tahun 1979 itu, dan kita harus ingat kes itu tidak secara langsung menangani isu ini sebenarnya. Itu orang kata satu passing remark saja oleh beliau. Dia bukan seperti kes Stephen Galong ni kan yang direct menangani secara langsung menangani isu sama ada Presiden darurat itu sah ataupun satu yang berniat jahat. Ya, Teh Cheng Po bukan kes itu. Jadi pada saya ada beberapa alasan mengapa kita tidak harus berpegang ataupun mengapa harus Teh Cheng Po ini dijadikan satu undang-undang yang mengekang dan menjadi masalah pada kita. YB tidakkah memberikan interpretasi yang melampaui batas perkara 40 tersebut akan memberikan kuasa Yang di-Pertuan Agong lebih meluas mencampuri urusan PM pada masa hadapan? Ini soalan yang kita ataupun rakyat perlu putuskan. Kalau tengok senario sekarang ni, siapa yang berbahaya sebenarnya? Orang di luar sana melihat bahawa Yang Tan Agong adalah pelindung dan guardian of the Constitution. Jadi yang bertanya ni apa, lawyer ke? Siapa? Saya tak faham. Maknanya masalah peguam ni tak boleh fikir luar kotak, tu yang saya letih ni. The lawyers cannot think outside the box. Itu problem dia, dan jangan tanya sebab lawyer siapa berkerat pun kalau dia tak boleh, kalau dia nak berfikir secara yang menyebabkan perlembagaan menjadi satu alat instrument of oppression, because now we can see it. Kan? Yang jadi musuh ni siapa ataupun jadi bahaya siapa? Perdana Menteri atau Yang Tan Agong rakyat sekarang? Jelas Perdana Menteri yang sudah kehilangan majoriti, yang tak mau letak jawatan, yang masih berpusing-pusing lagi. So soalan ini mengatakan seolah Yang Tan Agong yang bahaya, kan?
Saya tak fikir satu yang logical. Kecuali orang yang bertanya ini barangkali duduk di bulan atau di planet Marikh, bang, dia tak tahu, dia tak tahu apa yang berlaku di sini. Ini satu yang menera. Sebab tu saya kemukakan tesis saya bahawa yang di-Pertuan Agong perlu diberikan ruang sebagai sekurang-kurangnya suatu elemen ataupun agent check and balance. Ini satu benda yang sah dalam undang-undang. Saya nak beri contoh. Adakah judicial review ataupun semakan kehakiman tu asas dalam undang-undang, dalam perlembagaan? Tak ada. Tidak ada. Yang kita buat mengapa? Jadi mereka yang berhujah artikel 40 dan sebagainya, kadang-kadang lupa bahawa banyak perkara lain dalam undang-undang yang tidak ada asas. Secara hitam putih pun. Mahkamah tidak ada kuasa ataupun tak diberikan kuasa untuk check the government. And very simple argument. Mahkamah tak dipilih oleh rakyat. Siapa di mahkamah untuk mengisytiharkan undang tak sah? Tak ada, bukan? Itu hanyalah satu prinsip yang diambil daripada Mabri and Madi Sediak Mereka Syarikat. Bukan dalam perlembagaan pun, bukan case law pun. Jadi soalan saya, kalau orang ni bertanya perkara 40, yang itu bagaimana? Kalau dia boleh jawab, okey. Kalau tidak, maknanya hujah dia pun tak begitu sah lah. Sekuat manakah menandatangani SD itu boleh mempengaruhi pemilihan PM? Bagaimana pula untuk ahli parlimen yang menandatangani 2 atau 3 SD? Saya rasa itu jawapan yang mudah lah, undang-undang ada. Kalau orang yang maknanya menipu ataupun tahu dan sedar dia menipu, tidakkan boleh diambil. Apa yang jadi masalah? Apakah sistem undang-undang kita ataupun pentadbiran kehakiman, keadilan kita tidak ada mekanisme untuk menangani hal mudah seperti ini? Itu perkara mudah saja. Tak ada masalah. Sebab itu saya katakan hari itu bahawa kita boleh ambil pengakuan dalam SD itu on its face value. Tak payah kita nak pergi check dan sebagainya, sebab kita kena percaya dengan sistem kita lah. Kan, kalau kita tak percaya dengan sistem kita sendiri, maknanya kalau kita tahu ataupun kita berasa bahawa sistem kita tidak foolproof, itu masalah lah. Saya yakin, saya percaya dengan sistem itu, dan sebab itu saya katakan kalau dah ada SD 130 contohnya atau 125, landik sajalah orang yang bawa tu. Dan saya tanya itu, adakah Muhyiddin Yassin juga melalui proses yang sama? Adakah beliau dikehendaki menyerahkan SD itu? Kalau ada, okey. Kalau tak ada, maknanya sudah. So, kita mengenakan satu syarat yang barangkali terlalu berat ataupun tidak adil kepada Pak Dickson. Bolehkah Yang Agung memecat Perdana Menteri yang hilang majoriti? Boleh, saya ingat itu dah saya rasa foregone conclusion. Dah dia tak ada hak di situ. Maknanya dia seolah-olah macam kita buang sampah lah. Dah dia tak boleh duduk situ. Apa alasan ataupun apa kekuatan ni? Sebab saya dah berulang kali sebutkan, kelayakan Perdana Menteri, kelayakan Menteri Besar, kelayakan kerajaan untuk kekal dalam ataupun to stay in office ialah sokongan majoriti. Kalau dah tak ada yang itu, they have to go. Dia tak ada lagi dah asas untuk diduduk sebagai kerajaan atau duduk pemerintah. Tak ada dah. Sama juga yang lain-lain, bukan? Badan kehakiman, kenapa tidak diberikan kuasa dan mandat seperti kerajaan? Sebab badan kehakiman tak dipilih. Sama juga Tuan Agong ataupun raja-raja, sebab dia tak dipilih dan tak tanggungjawab pada Dewan Perundangan ataupun Dewan. Jadi sebab itu memerintah hanya dalam masa yang singkat dan kena ada mandat, popular mandate melalui pilihan raya. Itu mesti. Itu sebenarnya asas perlembagaan kita sebenarnya. Bukan artikel 40 itu. Artikel 40 mewajibkan Yang Pertuan Agong bertindak mengikut nasihat kerana mandat itu sebenarnya. Ini yang tak diajar di Fakulti Undang-Undang. Walaupun ini sebenarnya macam berbunyi politik, ini sebenarnya, inilah hakikat mengapa perkara 40 tu mesti dilaksanakan. Yakni Yang Pertuan Agong bertindak mengikut nasihat kerana kerajaan ada mandat. Dan sekarang ini, kerajaan ini, mandatnya dipersoalkan. Mandatnya pertama dia curi, yang keduanya, kita tak tahu sama ada majoriti itu daripada dia tidak. Jadi sebab itu yang berulang kali kita tanyakan, orang yang mengatakan bahawa nasihat Perdana Menteri wajib dipatuhi, ini bagaimana?
Dia tak ada kekuatan, tak ada apa keabsahan ataupun legitimasi itu sudah tidak ada pada Perdana Menteri ini untuk memaksakan nasihat dia kepada Yang Tuan Agong. Cepat dah masa bergerak. Dah setengah jam dah. Okay, kita bincang benda ni berulang kali supaya kita lebih faham lah kan. Dan saya pun begitu juga, maksudnya lagi banyak saya sebut benda itu lagi faham dan lagi ingat. Kadang-kadang kalau sekali dua je kita tak berapa nak faham. Dan tadi soal mandat, soal perkara 40 sebenarnya ada kaitan itu. Sebenarnya perkara 40 Perlembagaan Persekutuan yang mewajibkan nasihat itu sebenarnya adalah merupakan manifestasi daripada intisari demokrasi dalam perlembagaan. Cuma kita di Fakulti Undang-Undang tak ajar benda tu, sebab kita ajar macam seolah-olah perlembagaan ini macam statut biasa, akta biasa sahaja. Itu yang kadang-kadang silapnya. Kita tak boleh samakan akta parlimen dengan Perlembagaan Persekutuan, sebab Perlembagaan Persekutuan adalah undang-undang yang paling tinggi, undang-undang dasar. Sebab itu di setengah negara menjadi Germany, dia tak sebut perlembagaan, dia sebut basic law, ya, atau undang-undang tubuh. Ulasan tentang Tan Sri Rakyat Yatim. Ya. Ya, beliau mempersoalkan soal perkara 40 tentang bertindak mengikut nasihat tadi itu. Kenapa tak diwajibkan seolah-olahnya, dan beliau macam menyalahkan peguam negara. Jadi respon saya, permulaan saya senang je. Ini macam tak dapat tanduk telinga di pula sebenarnya. Jadi siapa nak disalahkan sekarang ni? Adakah kita tahu peguam negara gagal melakukan perkara itu? Satu. Yang keduanya, adakah kewajipan yang di mana? Ataupun kalau kita nak kata dia gagal ataupun bersalah ataupun cuai ke benda, di mana ada disebut bahawa peguam negara mesti mengingatkan Yang Bertuan Agong tentang perkara itu? Tak tahulah apa yang dimaksudkan tu. Saya tertanya-tanya, bukan? Dan adakah kita wajar membuat andaian bahawa Yang Bertuan Agong tidak mempertimbangkan perkara 40 itu? Itu saya katakan tadi, maksudnya kita tidak boleh mentafsir ataupun membaca perlembagaan secara mekanikal. Sebab kalau secara mekanikal dia tak setebal inilah, separuh je lah. Kalau semudah itu maknanya semua kena baca 40. Tak payahlah. Mana apa saja Perdana Menteri cakap buat. Tak payah nasihat, tak payah bincang, tak payah apa. Adakah itu yang dimaksudkan oleh Presiden Dewan Rakyat? Dan saya terkejut sebagai seorang bekas menteri boleh berkata seperti itu. Dia lama jadi menteri. Zaman Tun Razak, zaman Hussein On, zaman Mahathir, zaman Pak Lah, zaman Najib, dan sekarang jadi Presiden Dewan Negara, boleh berkata begitu. Sebab kefahaman kita sebagai seorang anggota pentadbiran, seorang menteri lain setelah kita masuk tu, berbeza dengan kalau jadi peguam biasa ataupun duk jadi pensyarah undang-undang. Sebab kita tak pernah melihat proses secara live. Tapi kalau kita jadi menteri, anggota pentadbiran lain, kita melihat bagaimana the real working of the government itu. Jadi saya bersahiran dengan apa yang dibangkitkan oleh Presiden Dewan Negara itu. Apatah lagi latar belakang beliau sebagai orang yang dah buat PhD dan sebagainya, saya pun hairan. Ataupun saja kot dia nak cari isu, saya tak tahulah. Apakah yang perlu dibuat agar ahli parlimen tidak boleh dilompat atau dicuri? Saya nak menggalakkan melompat, kan? Tapi masalah yang bagi saya kena selesaikan ialah soal perkataan ataupun keharusan untuk menyeberang itu, ataupun begini, bila perlembagaan mengatakan bahawa jika Perdana Menteri tidak lagi mendapat kepercayaan majoriti ahli dewan, maknanya apa? Ini maknanya switching side itu dibenarkan atau diharuskan, tak dilarang.
Sebab kalau itu dilarang atau menjadi satu kesalahan ataupun ialah tak dibenarkan, pasal 4 daripada perkara 43 ni tidak sepatutnya ada. Ini yang jadi problem. Sekarang ni orang banyak bercakap soal anti-hopping law kan. Saya tak tahu macam mana mekanisme nak buat. Cuba tunjukkan macam mana nak buat. Dengan tidak melanggar perkara ni. Kan? Macam di Penang kan dia ada... Dia cakap tapi tak tahu dia buat macam mana. Dan benda tu belum beroperasi lagi, belum test lagi. Macam kita bawa buat kereta kan, tak tahu berapa laju, selamat ke tidak. Kalau Don Penang buat, memang dia bercanggah dengan Federal Constitution. Benda yang sama ada dalam undang-undang tubuh pulak. Semua negeri ada perkara ni. Semua negeri ada. Ini yang jadi masalah. Jadi saya rasa kalau tanya soal macam mana nak handle, saya ingat kita biarkan kepada ahli politik, sebab kalau rakyat hukum mereka dalam pilihan raya, tak pilih mereka dan sebagainya, dia akan berhenti. Masalah sekarang bila masalah corruption ni, rakyat pun saya rasa kondon ataupun biarkan. Sebab kalau rakyat memberikan atau satu signal yang kuat kepada ahli parlimen, ahli politik, jangan melompat, jangan beli orang, benda ni akan menjadi satu nilai. Dan banyak negara dalam dunia yang ada perkara itu. Di UK sini tak ada undang-undang seperti ini. Sebab saya nak tengok apa bentuk undang-undang yang telah pun dibuat dan macam mana. Dan kita harus ingat negara mana tu. Kalau di luar sistem Westminster, payah kita nak ikut atau payah kita nak terapkan dalam sistem kita. Bukan kita boleh ambil saja. Apa pandangan doktor tentang pengampunan Datuk Seri Anwar yang dicabar di mahkamah? Adakah ia boleh dicabar? Ini lain sikit kot. Saya dah sebut itu, pengampunan inilah satu dipanggil high prerogative of mercy yang Tuan Agong yang tak boleh dicabar. Itu sudah ada kes. Jadi maksudnya orang boleh bawa ke mahkamah lah, tapi kita rasa keputusan sudah dibuat. Maknanya benda tu tak akan ataupun tak ke mana lah. Sebab dengan apa, alasan apa kita nak memeriksa ataupun nak merongkai benda itu? Kita tak boleh panggil yang Tuan Agong ke mahkamah. Ataupun adakah benda yang dipertimbangkan dan sebagainya, tak ada. Jadi bukan mudah ataupun sukar untuk mahkamah untuk meneliti dan barangkali membatal, dan memang tak ada. Memang subjektif, satu yang sangat subjektif, dan mahkamah kita telah mengambil keputusan ataupun menetapkan bahawa itu tak boleh dicabar. Memang kebanyakan kuasa yang Tuan Agong tak boleh dicabar sebab dia melibatkan sesuatu yang subjektif dan institusi itu sendiri lah. Bukan? Jadi dampaknya dah khatam lah semua. Dah tak ada lagi, dah orang pun dah tak ada benda nak soal lagi kan. Jadi saya harap FB Live yang kita buat beberapa kali ini dengan boleh katakan topik ataupun tema yang lebih kurang sama ataupun berkaitan, telah pun memberikan pencerahan yang sewajarnya kepada kita semua. Dan saya yakin ini dapat memberikan nilai tambah kepada rakyat. Dan seperti yang saya katakan dalam soal penolakan darurat ataupun keengganan Tuan Agong mendengar nasihat Perdana Menteri dalam soal darurat adalah merupakan satu manifestasi betapa kefahaman rakyat, suara rakyat, kehendak rakyat itu penting. Dan dia memberikan kesan kepada proses ataupun hatta bagaimana yang Tuan Agong mengambil keputusan. Dan sekali lagi kita perlu menzahirkan rasa penghargaan dan junjung kasih kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Yang Tuan Agong dan Raja-Raja Melayu kerana prihatin dengan rasa concern rakyat kita. Dan kita harapkan supaya perkara ini berterusan, dan dengan itu kita yakin bahawa institusi beraja kita akan kukuh dan dilihat sebagai sesuatu yang berharga
dan menjadi institusi yang penting dalam pelaksanaan demokrasi berparlimen di Malaysia. Sekian, terima kasih. Selamat malam, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.